Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizaddin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 21 Februari 2023. Dua pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu hari ini didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas tuduhan rasuah melibatkan jumlah hampir 7.5 juta ringgit. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan didakwa atas dua pertuduhan menerima rasuah bernilai 6.9 juta ringgit. Ahli Parlimen Tasik Glogor itu didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Span Road Sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia yang keseluruhannya bernilai 232 juta ringgit. Selain itu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad turut didakwa di mahkamah sama hari ini atas pertuduhan menerima suapan bernilai RM500,000 berkaitan projek di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa Jana Wibawa. Bagaimanapun, kedua-dua mereka mengaku tidak bersalah. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa Bersatu menjadi sasaran pendakwaan terpilih selepas dua pemimpin parti itu didakwa atas pertuduhan rasuah melibatkan jumlah 7.5 juta ringgit. Beliau yang merupakan Presiden Bersatu memberitahu ini kerana sumbangan dana politik yang diterima oleh pemimpin parti itu bagi menjalankan aktiviti parti tiba-tiba menjadi satu kesalahan jenayah. Jelasnya perlembagaan parti sendiri turut membenarkan sumbangan diterima daripada ahli, orang ramai dan individu termasuk dana yang diterima daripada ahli perniagaan yang menyokong perjuangan parti. Tambah bekas Perdana Menteri itu lagi, hingga kini tiada undang-undang khusus bagi pembiayaan parti politik di Malaysia. Melihat pendakwaan ini sebagai taktik pihak Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN menjelang pilihan raya negeri PRN nanti, beliau memberitahu bahawa pertuduhan kes Jana Wibawa itu sebagai satu kes yang sudah lama dirancang. Dikeluarkan oleh Presiden UMNO yang dikata sekarang ni mereka tuduh kami kluster mahkamah, dan selepas ni akan adalah satu kluster baru mahkamah juga. Jadi itu macam dah satu perkara yang dah awal-awal preemptive. Jadi apa yang berlaku ialah satu daripada perkara yang saya fikir dari segi Bersatu yang dirancang dan terancang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan membuat keputusan berdasarkan pendakwaan tetapi melalui penghakiman khususnya mengenai pelantikan anggota pentadbiran tertinggi yang berdepan kes di mahkamah ketika ini. Memberi kebebasan kepada pihak peguam negara dan ketua hakim negara. Tambahnya, beliau juga tidak mahu menghukum sebelum mahkamah membuat keputusan. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pihaknya juga turut memberi jaminan siasatan dalam soal rasuah, penyelewengan dan pemunggahan kekayaan yang mempunyai bukti tidak akan mengira mana-mana pihak meskipun ia datang dari pemimpin partinya sendiri PKR. Ialah memaklum kepada peguam negara, kepada ketua hakim negara, bahawa negara ini mesti tegak atas prinsip negara hukum. Saya tidak mahu menghukum sebelum mahkamah. Proses mahkamah yang telus dan bebas. Tapi sekarang saya nak sebut di sini, sejak TPM Bagan Datuk menjadi Timbalan Perdana Menteri, semua peralatan, kostum dan replika yang digunakan dalam perarakan berkenaan telah diserahkan kepada pihak polis. Itu kenyataan Ketua Pemuda PAS Marang Yusof Abdul Hadi berhubung isu perarakan menggunakan replika senjata yang telah mencetuskan kontroversi pada program Perhimpunan Pemuda Islam Terengganu HIMPIT di Setiu Jumaat lalu. Ujarnya beberapa individu yang terlibat dengan perarakan berkenaan telah tampil untuk memberi keterangan bagi membantu kes tersebut di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Terengganu. Jelas Yusof pihaknya tidak pernah berniat mahu menimbulkan kegusaran atau provokasi apabila melakukan perarakan tersebut. Sebaliknya, beliau menegaskan ia bertujuan memberi kesedaran kepada generasi muda tentang kehebatan syiar Islam di bawah Rasulullah dan para sahabat. Semalam, Ketua Polis Terengganu Datuk Rohemi Mat Isa berkata 12 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan tersebut.
Terdahulu, gambar perarakan tersebut tular di media sosial sehingga mencetuskan kebimbangan dan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat walaupun kostum dan senjata yang dipamerkan adalah palsu dan sekadar hiasan. Yo, ayo, makan taukan. Yo, ayo. Hai pecinta kucing, ada berita baik. Kini ada Power Cat, makanan kering premium. Segar, bersih, organik. Mengandungi 32% protein yang cukup untuk memenuhi nutrisi kucing kesayangan setiap hari. Power Cat memberi kucing kekuatan untuk selalu sihat dan gembira. Kerajaan jangan sewenangnya tawar penduduk kampung baru tanpa jaminan wang. Itu kenyataan ringkas yang diberikan oleh Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang memohon kerajaan tidak sewenang-wenangnya membuat tawaran kepada pemilik tanah kampung baru bagi menyelesaikan kemelut pelan pembangunan di kampung tersebut. Ujarnya kerajaan terlebih dahulu perlu memastikan mereka boleh membiayai sepenuhnya pembelian tanah di situ sebelum membuat sebarang tawaran kepada penduduk yang terlibat. Mengulas lanjut, beliau berkata apa yang berlaku pada kerajaan sebelum ini perlu diambil perhatian serius kerana seolah-olah esok mereka sudah mempunyai wang untuk dibayar kepada pemilik tanah. Bahawa kerajaan tidak sewenang-wenangnya membuat tawaran tanpa terlebih dahulu memastikan tawaran yang dibuat oleh kerajaan itu boleh membiayai pembelian tanah-tanah kampung baru. Lantikan tetap bagi menempatkan pegawai perubatan kontrak dalam 4,263 kekosongan jawatan dijangka selesai Julai ini. Timbalan Menteri Kesihatan Luka Nisman Awang Sauni berkata kekosongan itu akan diisi oleh pegawai perubatan kontrak yang berjaya dalam proses temuduga dijalankan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Beliau dalam persidangan Dewan Rakyat turut menjelaskan Kementerian Kesihatan KKM tidak akan menghalang mana-mana petugas kesihatan yang mungkin meletakkan jawatan dan berhijrah untuk mendapatkan pekerjaan di luar negara. Hal ini kerana insentif dan gaji yang ditawarkan oleh sektor perubatan luar negara khususnya negara maju lebih tinggi dan lumayan. Sementara itu, KKM telah mewujudkan sistem baharu iaitu MyHak bagi memastikan kejadian buli dalam kalangan pegawai perubatan baharu tidak akan berulang lagi. Seorang lelaki yang tidur bersama mayat rakannya dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Ipoh hari ini selepas didapati bersalah membunuh mangsa 5 tahun lalu. Menurut Hakim Dato' Abdul Wahab Mohamad, beliau menjatuhkan hukuman tersebut selepas tertuduh Muhammad Azhur Ibrahim, 33 tahun, didapati gagal membela diri setelah alasan yang diberikan dilihat tidak wajar. Abdul Wahab menjelaskan bahawa tertuduh telah bertindak memukul mangsa kerana mendakwa ingin melindungi dirinya daripada dicederakan, namun menurut laporan tangkapan tiada keterangan yang menunjukkan tertuduh mengalami kecederaan. Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pada Ogos 2018, tertuduh telah membunuh mangsa Ahmad Azam Ahmad 43 tahun dengan cara memukulnya dengan menggunakan sebatang buluh dan juga sebatang tebu serta membijak mangsa di antara jam 10 malam hingga 8 pagi. Dua lagi gempa bumi berkekuatan 6.4 dan 5.8 skala Richter menggegarkan wilayah selatan Turki, Hatay dan utara Syria pada pukul 1.04 pagi waktu Malaysia. Menteri Dalam Negeri Turkiye Sulaiman Soylu berkata gempa tersebut mencetuskan panik di antara penduduk apabila negara itu baru saja dilanda bencana yang sama pada 6 Februari lalu. Tambahnya, gempa terbaru ini telah meragut 3 nyawa manakala 213 lagi dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Di Syria pula, Pertubuhan White Helmets berkata lebih 130 orang cedera selain beberapa bangunan telah pun rosak dan runtuh. Anggota penyelamat kini sedang meneruskan misi mencari dan menyelamat mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan.
Sekurang-kurangnya 14 orang dilaporkan cedera dalam letupan di sebuah kilang logam di Ohio, Amerika Syarikat, AS. Letupan di kilang pembuatan Schumann & Co. di Bandar Bedford dekat Cleveland itu menyebabkan tumpahan logam cair dan sepihan bangunan menjejaskan kawasan berhampiran. Jabatan Bomba Oakwood Village yang bergegas ke lokasi kejadian berkata mangsa dikejarkan ke Hospital Pusat Perubatan Metro Health manakala dua daripadanya dilaporkan kritikal. Menerusi satu perkongsian saksi, Stephanie Davis di laman Facebooknya mengatakan letupan itu berlaku dengan kuat dan seluruh bangunan bergegar seperti dilanda gempa bumi. Wanita itu turut menyiarkan beberapa gambar dan video yang menunjukkan kepulan asap hitam dari kilang serta kerosakan pada kenderaan di tempat letak kereta berhampiran. Malaysia di tangga ke-21 dalam indeks kesediaan drone DRI meningkat daripada tempat ke-30 tahun lepas, menjadikan negara berada di kedudukan teratas dalam negara Asia Tenggara dalam indeks tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation, Meranti Zurira Abu Bakar berkata, teras kesediaan negara untuk drone meningkat sebanyak 29 mata peratusan dalam DRI apabila ia mencecah 60%. Katanya ia meletakkan industri drone di Malaysia pada pertumbuhan yang jelas dan berpotensi menyumbang 50.71 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara dan mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan menjelang 2030. Jelasnya pencapaian negara dalam DRI adalah hasil awal pelan tindakan teknologi drone Malaysia 2022-2030 MDTAP 30 dan inisiatif lain yang melibatkan kerjasama padu oleh pelbagai agensi dan pihak berkepentingan. Tambahnya, misi utama MDTAP 30 melibatkan pembangunan sistem pengurusan trafik tanpa pemandu kebangsaan, portal pendaftaran drone digital, penggunaan kes drone khas dalam sektor utama dan pembangunan bakat seperti akreditasi organisasi latihan juruterbang jauh. Jelajah Malaysia ke-54 JM54 merupakan perlumbaan jelajah berbasikal tertua di Asia yang dijadualkan bermula pada 26 Februari ini akan ditunda ke 28 Februari hingga 2 Mac depan. Ketua Pegawai Eksekutif Diwau Holidays Travel Sdn Bhd, Datuk Risma Yurini Rizor berkata keputusan penundaan tersebut sekaligus menyaksikan perlumbaan sebanyak 5 peringkat sejauh 728.45 km itu kini dikurangkan kepada 3 peringkat iaitu sejauh 417.2 km sahaja. Perlumbaan tersebut melibatkan peringkat 1 dari Shah Alam ke Teluk Intan sejauh 154.3 km, peringkat 2 dari Bagan Datuk ke Tanah Rata 139.7 km dan diakhiri dengan peringkat 3 dari Tapah ke Meru Raya 123.2 km. Sebanyak 24 pasukan melibatkan 120 pelumba profesional dari benua Eropah, Asia, Oceania dan Amerika telah mengesahkan penyertaan setelah lebih 4 tahun perlumbaan itu ditangguhkan akibat COVID-19. Bekas penyerang bola sepak negara Safi Salih, 39 tahun hari ini telah mengumumkan persaraannya dari dunia bola sepak selepas 20 tahun terlibat dalam arena tersebut. Safi menyifatkan persaraan tersebut bukanlah satu keputusan yang mudah namun menganggap ini adalah tempoh terbaik buat dirinya bersara sebagai pemain profesional dan menyatakan sukar untuk bersaing secara kompetitif. Pemenang anugerah kasut emas Piala AFF 2010 itu menitipkan penghargaannya kepada semua pasukan yang memberi peluang terhadap dirinya selama ini. Mengulas lanjut mengenai masa hadapannya, bekas pemain kelab Pelita Jaya FC Indonesia tersebut tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. Sebaliknya akan memberi tumpuan kepada pembangunan akar umbi sekaligus dapat menubuhkan akademi bola sepaknya sendiri. Safi sepanjang keriernya berjaya memperoleh 76 cap antarabangsa, 23 gol bersama Harimau Melaya dan 136 gol sepanjang beraksi di 4 kelab berbeza. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 22 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.